Tenaga bermaksud keupayaan untuk melakukan kerja. Terdapat 9 bentuk tenaga, iaitu tenaga bunyi, tenaga kinetik, tenaga elektrik, tenaga keupayaan graviti, tenaga keupayaan elastik, tenaga cahaya, tenaga nuklear, tenaga haba dan tenaga kimia. Terdapat 8 sumber tenaga, iaitu matahari, angin, geoterma, ombak, air, biomas, bahan api fosil dan bahan radioaktif. Daya elektrostatik. Apabila dua bahan yang berlainan jenis digosok bersama, hanya elektron yang dipindahkan daripada satu bahan ke satu bahan yang lain. Manakala proton tidak bergerak, bahan yang menerima elektron akan bercas negatif, bahan yang kehilangan elektron akan bercas positif. Bahan yang mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama pula dikenali sebagai neutral, seperti 3 gambar yang berada di bawah. Elektroskop. Elektroskop ialah alat yang digunakan untuk mengesahkan kewujudan cas elektrik pada suatu objek. Semakin jauh pencapaian kerajaan emas, semakin banyak kuantiti cas elektrostatik yang terkumpul. Gambar A. Kerajaan emas tidak mencapai kerana cas positif dan cas negatif setara antara satu sama lain. Gambar D. Kerajaan emas mencapai kerana cas yang sama akan menolak antara satu sama lain. Contoh elektrostatik dalam kehidupan harian. Kejadian kilat ialah salah satu fenomena yang berkait dengan cas elektrostatik. Geseran antara awan dan udara menyebabkan awan dicas dengan cas elektrik. Kilat berlaku kerana daya tarikan yang wujud antara cas positif pada bumi dan cas negatif pada awan. Bahagian atas awan bercas positif, bahagian bawah awan bercas negatif. Cas negatif di dalam awan tertarik kepada cas positif di permukaan bumi. Penyelesaian masalah harian berkaitan elektrostatik. Baru 2 hari lepas saya bersihkan skrin TV ini. Sudah berhabuk lagi. Skrin TV cepat berhabuk kerana cas negatif pada habuk tertarik ke cas positif pada skrin TV. Cuba gunakan kain mikro gantian yang merupakan bahan anti-elektrostatik supaya skrin TV tidak cepat berhabuk. Elektrik. Peralatan elektrik memerlukan cas elektrik untuk beroperasi. Tenaga yang diperlukan untuk cas elektrik mengalir boleh dihasilkan dari sumber seperti pejalan elektrik, sel kering dan sel suria. Hubungan antara arus, voltan dan rintangan. Keupayaan sesuatu konduktor untuk menghadkan atau menentang aliran arus elektrik melaluinya dikenali sebagai rintangan. Unit bagi rintangan ialah ohm. Perintang piawan mempunyai rintangan yang tetap, manakala perintang boleh ubah atau resistor mempunyai rintangan yang boleh diubah. Arus, voltan dan rintangan merupakan 3 kuantiti elektrik yang berkait rapat antara satu sama lain dalam satu litar. Perubahan magnitud dalam satu kuantiti elektrik ini akan memberi kesan kepada magnitud kuantiti yang lain. Berikut merupakan simbol-simbol komponen litar elektrik. Gambar di sebelah kiri merupakan contoh litar bersiri. Gambar di sebelah kanan merupakan contoh litar selari. Litar elektrik boleh disambungkan secara bersiri atau secara selari. Litar bersiri terdiri daripada komponen elektrik yang disambungkan satu demi satu di mana arus mengalir dalam satu jalan. Litar selari dipisahkan ke dalam beberapa jalan yang berlainan litar dan setiap laluan selari mempunyai komponen elektrik. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan litar bersiri. Setiap komponen dalam litar menerima kuantiti arus yang sama. Semua komponen dikawal oleh switch yang sama. Penambahan voltan akan membekakkan arus yang lebih besar. Kekurangan litar bersiri. Kerosakan pada satu alat elektrik menyebabkan alat elektrik lain tidak berfungsi. Pemasangan lebih banyak alat elektrik menyebabkan rintangan bertambah dan arus berkurang. Setiap alat elektrik tidak boleh dipadamkan secara berasingan. Kelebihan litar selari. Setiap alat elektrik boleh dihidupkan atau dimatikan secara berasingan. Penambahan alat elektrik tidak menjelaskan fungsi alat elektrik yang lain dalam litar yang sama. Kekurangan litar selari. Voltan setiap alat elektrik tidak dapat dikawal kerana voltanya adalah sama dengan voltan sumber.
bebas sifat magnet. Pertama, magnet dapat menarik bahan yang bermagnet. Kedua, magnet mempunyai dua kutub, iaitu kutub utara dan kutub selatan. Ketiga, magnet dapat menarik kutub yang berlainan dan dapat menolak kutub yang sama. Keempat, magnet yang digantung bebas menunjuk ke utara dan selatan. Medan magnetik. Kawasan di sekitar magnet dengan daya magnet dikenali sebagai medan magnetik. Garisan medan magnet bermula dari kutub utara dan berakhir di kutub selatan. Garisan medan magnet tidak pernah bertemu atau menyeberang. Garisan medan magnet lebih dekat satu sama lain di mana medan magnet lebih kuat. Elektromagnet. Elektromagnet adalah sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet ketika arus elektrik mengalir melaluinya. Corak medan magnet bergantung pada bentuk konduktor yang digunakan. Sebagai contoh, garis medan magnet yang dihasilkan oleh dawai lurus dan dawai bergelung adalah bulatan sepusat. Garisan medan magnet lebih dekat di mana medan magnet lebih kuat. Medan magnet berkurang ketika bergerak jauh dari pusat konduktor. Corak medan magnet yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh arah arus yang mengalir melalui konduktor. Arah medan magnet ditentukan oleh arah arus elektrik. Peraturan pegangan tangan kanan menentukan arah medan magnet aliran arus dalam wayar lurus. Aplikasi magnet dan elektromagnet dalam kehidupan seharian. Jarum kompas menggunakan magnet untuk menunjukkan arah kutub. Kad kredit dan kad debit mempunyai jalur elektromagnetik yang menyimpan maklumat. Kunci magnet pada pintu menggunakan elektromagnet untuk mengunci pintu secara automatik.